Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pengunjung Facebook Pusat Darah Negara. Terima kasih kerana bersama saya pada hari ini untuk kita membincangkan mengenai satu topik yang menarik mengenai mitos dan fakta pendermaan darah. Untuk pengetahuan para pendengar, perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan hampir 2,000 beg darah setiap hari, di mana setiap 43 saat, satu beg darah diperlukan untuk transfusi kepada pesakit. Oleh itu, penderma darah yang sangat ramai amat kita perlukan bagi menampung keperluan darah yang sangat banyak. Malangnya, terdapat berbagai mitos berkaitan pendermaan darah yang menimbulkan salah faham di kalangan masyarakat, seterusnya menyebabkan masyarakat berasa gusar untuk tampil menderma darah. Oleh itu, mari kita lihat apakah 9 mitos dan fakta pendermaan darah. Mitos yang pertama, menderma darah boleh menyebabkan berat badan bertambah. Salah faham ini berlaku kerana ramai orang beranggapan bahawa menderma darah menggunakan banyak tenaga. Oleh itu, mereka perlu mengambil makanan berlebihan untuk menggantikan tenaga dan darah. Oleh itu, berat badan mereka semakin bertambah. Anggapan itu tidak benar kerana menderma darah tidak memberi kesan ke atas berat badan. Dengan hanya meminum air secukupnya, iaitu 8 gelas sehari, serta amalan pemakanan yang seimbang dapat mengembalikan tenaga dan menampung kembali darah anda. Menderma darah menggunakan kira-kira 600 kilokalori, namun ia tidak sesuai dijadikan sebagai pelan jangka panjang untuk menurunkan berat badan kerana seseorang hanya dibenarkan untuk menderma darah semula selepas 3 bulan. Mitos yang kedua, menderma darah boleh menyebabkan kehabisan darah di dalam badan. Ini hanyalah mitos kerana seorang dewasa sihat mempunyai purata 5 liter darah di dalam badan. Isi padu darah yang boleh didermakan untuk setiap pendermaan adalah lebih kurang 350 sehingga 450 ml sahaja, iaitu 7 hingga 9% daripada jumlah isi padu darah. Jumlah ini jauh lebih rendah daripada Standard Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO, iaitu kurang daripada 13%. Pendermaan 1 unit beg darah boleh menyebabkan kehilangan sehingga 250 mg zat besi di dalam badan. Oleh itu, vitamin zat besi dan asid folik akan diberikan selepas pendermaan untuk menggantikan zat besi yang hilang. Anda dinasihatkan untuk mengambil vitamin dengan betul dan anda juga digalakkan untuk mengambil makanan kaya zat besi bagi menambah kandungan zat besi di dalam badan. Selain dari itu, kekerapan pendermaan darah adalah 3 bulan sekali. Tempoh ini cukup untuk badan menghasilkan sel darah merah baru. Mitos yang ketiga, menderma darah akan menyebabkan badan menjadi lemah. Ini tidak benar kerana selepas menderma darah, badan anda akan kembali seperti sedia kala. Namun, anda dinasihatkan untuk berehat lebih lama, iaitu tidak kurang daripada 10 minit, dan anda juga wajib menikmati makanan dan minuman yang disediakan sebelum meninggalkan ruangan pendermaan bagi memastikan keadaan anda betul-betul kembali seperti sedia kala. Bagi memastikan kelancaran proses pendermaan darah, anda digalakkan untuk merancang pendermaan darah anda. Sebelum menderma darah, layari lawan sesawang Pusat Darah Negara untuk mengetahui kriteria dan lokasi pendermaan darah di www.pdm.gov.my. Minum air secukupnya dan tidur sekurang-kurangnya 5 jam. Pada hari pendermaan, tubuh badan anda mestilah sihat, berat badan 45 kg dan ke atas, mengambil makanan dalam masa 4 jam sebelum menderma, minum air secukupnya dan membawa kad pengenalan atau pasport anda. Manakala, selepas pendermaan, anda wajib menikmati makanan dan minuman yang disediakan. Anda juga disarankan untuk minum lebih banyak air, tidak mengambil minuman beralkohol dalam masa 24 jam, kurangkan pendedahan berterusan kepada cahaya matahari bagi mengelakkan dehidrasi dan tidak mengangkat berat atau membuat senaman berat dalam masa 6 hingga 8 jam bagi mengelakkan bengkak atau lebam di kawasan pendermaan darah. Sekiranya anda mengalami reaksi seperti tindak balas vasovagal, sila maklumkan kepada kaki tangan bertugas dengan segera. Berhenti melakukan apa yang sedang dilakukan,
Baring di atas kerusi penderma dengan posisi kaki lebih tinggi dari jantung dan minum air secukupnya. Mitos yang keempat adalah menderma darah boleh dapat penyakit berjangkit seperti HIV, hepatitis B, COVID-19 dan lain-lain penyakit berjangkit. Ini tidak benar. Pusat Darah Negara sentiasa memastikan kepatuhan terhadap garis panduan dan standard operating procedure yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menjamin kualiti dan keselamatan penderma dan produk darah. Langkah-langkah yang diambil adalah seperti menggunakan beg darah baru untuk setiap pendermaan, mengambil darah menggunakan teknik aseptik dan penyaringan semua beg darah selepas pendermaan bagi memastikan penderma darah dan darah bebas dari kuman. Bagi mencegah penularan COVID-19 di kalangan kaki tangan dan penderma, langkah-langkah yang diambil adalah seperti saringan suhu badan kepada semua individu yang memasuki premis tabung darah, mengamalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter antara penderma darah, pemakaian kelengkapan perlindungan diri di kalangan staf dan melakukan nyakuman atau disinfeksi permukaan yang mudah dicemari kuman. Mitos yang kelima. Untuk mengetahui mitos ini dengan lebih lanjut, nantikan bahagian seterusnya pada minggu hadapan.